Buletin bernama waktu ini kami mulakan dengan sesi soal jawab bersama penganalisis politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi bagi membincangkan mengenai monopoli ekonomi yang hangat diperkatakan oleh netizen ketika ini. Baik Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik Prof, semalam isu monopoli beras oleh Bernas disebut oleh Perdana Menteri, lalu perhatian masyarakat negara ketika ini terarah kepada sumber makanan ruji utama negara itu dan mendapat pelbagai reaksi dan diperdebatkan oleh pelbagai pihak. Bagaimana Prof melihat senario ini? Ada apa dengan Bernas? Okey, Bernas ini saya nak kait teruskan dengan isu sebenar. Isu sebenarnya petani ini merupakan isu kemiskinan. Isu pertanian yang telah menyebabkan segala kekurangan, ketidakmampuan dan sebagainya. Jadi apabila ini berlaku, maka ini menyebabkan suasana yang sangat tidak selesa di kalangan petani sebab mereka memerlukan mereka memerlukan pelbagai perkara untuk memastikan berapa barangan mereka yang perlu dipelihara. Misalnya isu mengerjakan sawah padi hasilnya amat sedikit berbanding dengan penat lelah kerana terlalu banyak dari segi perbelanjaan dan kos, potongan harga dan sebagainya. Ini sebenarnya masalah sebenar yang perlu diselesaikan oleh Perdana Menteri. Jadi bila isu kemiskinan petani ini, mereka mengharapkan anak-anak mereka yang bekerja untuk menampung hidup mereka. Masalah utamanya ialah tentang harga baja yang mahal, harga racun yang tinggi, harga benih padi, kos pembajakan, isu tali air yang tidak ada. Jadi mereka yang berada di kampung hujung ni agak susah mendapat air. Kena pump air sungai, kos pengetam padi, bila jual padi, kena potong lagi dengan Bernas. Kadang-kadang sampai 20%. Jadi saya kira isu inilah asas yang perlu diselesaikan apabila nak cerita mengenai isu padi dan Bernas ini. Jadi saya kira perlu digalakkan aspek seperti koperasi pertubuhan petani ini diadakan. Perlu ada perkara semua ini supaya tidak terlalu banyak dimonopoli oleh Bernas. Saya kira perlu lihat peranan Bernas itu dan tanggungjawab mereka dan perlu dilihat juga daripada petani. So yang mengeluarkan padi ialah petani. Bernas mukakan apa yang dikatakan kelompok yang monopolikan pertanian dan sebagainya lah. Jadi ini yang perlu kita lihat, isu kemiskinan petani. Yang saya ulang tadi mengenai harga baja, harga racun, harga benih padi, kos pembajakan, isu tali air, kos pengetam padi dan sebagainya. Perkara inilah perlu dilihat dan selain itu kita perlu lihat dari segi petani yang mengerjakan padi itu sendiri. Kebanyakan usia mereka sekitar umur 60 ke atas. Berbanding dengan sektor komuniti kelapa sawit. Kalau kita lihat rata-rata yang terlibat dengan kelapa sawit ialah orang berumur 40-45 ke atas. Baik. Jadi bagaimana kita menggalakkan anak-anak orang muda ini terlibat dalam pertanian? Jadi ini juga satu isu yang baik sebab selama ini menjadi petani atau mengerjakan padi ini dikait dengan kerja warisan. Sedangkan di Jepun atau di negara lain untuk menjadi petani itu mereka kena ada pendidikan yang formal supaya mereka mengadakan pertanian yang lebih moden, pertanian yang menggunakan teknologi yang canggih. Tetapi masalah di negara kita ialah ada pelbagai isu penggunaan teknologi belum dimanfaatkan. Apa itu akses kepada sumber modal itu, ruang tanah yang tidak mencukupi bagi orang yang berminat pula ruang tanah yang tidak mencukupi. Jadi perkara ini perlu dilihat. Oh baik. Prof, ada satu lagi isu berkenaan dengan sentimen perkauman. Pagi tadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjawab persoalan masyarakat di dalam laman media sosial mengenai sentimen perkauman dalam ekonomi yang diusik seolah-olah mengganggu-gugat kaum Melayu. Bagaimana Prof melihat ketegasan Perdana Menteri untuk memecahkan kebiasaan yang sebenarnya memberi manfaat kepada pesawah miskin negara? Kalau kita melihat ketegasan Perdana Menteri,
ini bukanlah merupakan satu isu yang baru. Ketegasan Perdana Menteri itu bermula sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Isu kemiskinan dibaling, misalnya tahun 70-an lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mula ketika orang zaman tersebut tidak berapa faham mengenai perlunya reformasi pertanian. Sama ketika beliau menjadi bukan saja zaman beliau sebagai mahasiswa, tapi zaman beliau semasa ketika jadi kerajaan. Semasa beliau menjadi menteri dan timbalan Perdana Menteri satu ketika dulu, dan beliau juga sering menekankan bagaimana perlunya membantu orang-orang miskin, elak monopoli, dan bagaimana nak menghapuskan orang tengah ini. Perkara inilah selalu ditekankan, dan alhamdulillah selepas beliau menjadi Perdana Menteri, perkara ini ditekankan sebab beliau tidak mahu monopoli itu berterusan di kalangan kelompok-kelompok yang pernas, yang kaya raya. Di satu pihak lagi yang mengeluar itu miskin yang terus berada dalam lingkungan kemiskinan. Jadi perkara ini perlu diubah. Ini isu mengenai isu padi dan monopoli bernas dan sebagainya itu, dan itu perlu dilihat secara lebih luas. Bukan saja sektor pertanian. Petani sepatutnya lebih mewah hidupnya sebab mereka ada tanah untuk mengusahakan padi. Sama juga nelayan. Nelayan pergi ke laut nangkap ikan, sepatutnya hidup nelayan lebih baik daripada yang ada sekarang. Tetapi diambil oleh peraih, diambil oleh pemborong, diambil orang tengah. Bila ikan dibawa ke pasar raya, ikan dibawa ke hotel-hotel besar, harga itu banyak kali harga tersebut berganda. Inilah satu jihad yang diperlukan oleh Perdana Menteri untuk membasmi kemiskinan petani. Apabila membasmi kemiskinan petani itu menjadi satu realiti, ia menjadi satu suasana yang selesa untuk petani memulakan kerja mereka untuk menjadi petani yang lebih berjaya. Bukan dengan dilonggokkan dengan harga baja, dilonggokkan dengan harga racun, dilonggokkan harga benih padi. Jadi agak sukar. Masalah tali air, jangka cerita kos mengetam padi. Inilah yang dilema sebenarnya para pesawah padi kita di negara ini. Baik Prof, kalau kita melihat berkenaan dengan isu monopoli ini, mungkin ada cadangan bagaimana industri padi perlu diberikan perhatian oleh kerajaan, terutama untuk menarik minat orang muda untuk mengusahakan padi. Okey, untuk menarik orang muda ini, tadi saya kata ia memerlukan pendidikan. Ia bukan sekadar dianggap kerja warisan, diturunkan daripada datuk kepada nenek kepada ayah, ayah kepada anak. Kalau kita lihat di Jepun ataupun di Eropah, majoriti yang anak muda yang terlibat dengan pertanian, walaupun pertanian itu menjadi sumber yang bukanlah sumber tertinggi, tapi penglibatan mereka dalam pertanian moden itu memberi impak dalam sektor ekonomi setempat. Misalnya mereka yang terlibat dalam sektor ini rata-rata mereka mempunyai pendidikan dan latihan dalam bidang pertanian. Sebab itulah mereka dapat menyesuaikan diri dan menggunakan teknologi yang lebih moden untuk memastikan usaha pertanian itu dapat dijalankan dengan lancar. Selain itu, terdapat sokongan daripada pihak pemerintah dan mereka mengadakan seperti persatuan peladang mereka yang lebih aktif dan mengelak orang tengah untuk memastikan pasaran apa yang mereka penat lelah mereka itu tidak dipotong dengan belanja dan potongan harga. Mereka dapat memasarkan sendiri dengan ada persatuan, dengan adanya koperasi. Jadi mereka dapat bukan saja menghasil tapi juga memasarkan produk mereka dengan lebih baik dan memotong penglibatan orang tengah di segi situ, mengurangkan penglibatan orang tengah supaya mereka tidak terbeban dengan harga-harga pelbagai. Yang saya kata racun, baja dan sebagainya, benih dan sebagainya. Dan itu merupakan satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Akses kepada sumber modal juga. Anak muda ni mereka minat. Mereka dapat pendidikan seperti di Universiti Putra Malaysia bidang pertanian. Tapi mereka tidak ada tanah sebab keluarga mereka sendiri misalnya bukan keluarga petani. Dan mereka juga kurang kepada sumber modal. Jadi mereka perlu peranan Maldi ini perlu kita
jenamakan semula juga agensi seperti ini, bagaimana mereka boleh membantu golongan petani kita supaya hidup mereka lebih baik, dan soal pengurusan mereka dapat diberikan bantuan sewajarnya, bantuan bersasar, bantuan yang dapat mereka berdikari selepas itu. Bukannya terus bergantung kepada ini, tapi bagaimana untuk membantu melihat harga baja, harga racun, harga benih padi, kos pembajakan, kos mengetang padi, macam mana dapat dikurangkan. Ini bukan tugas petani saja, ini tugas agensi, pihak kerajaan, dan tanpa dasar intervention ini, campur tangan di kerajaan seperti diumumkan oleh Perdana Menteri yang mohon pihak Bernas untuk memberi sejumlah untuk membantu petani ini, saya kira isu petani terlibat dalam sawah ini miskin tidak akan selesai. Jadi perlu komitmen semua pihak, bukan saja top down daripada atas ke bawah, tapi perlu bottom up. Pihak pesawat sendiri menceritakan apa masalah yang mereka alami supaya agensi kerajaan betul-betul dapat membantu dengan lebih baik. Baik, betul tu, Prof. Terima kasih Prof untuk waktu yang diberikan dan pandangan yang diberikan. Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi.